Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Grup 6 ini present. Tajuk kami ialah jauh manakah peranan Islam dan masyarakat majmuk ke arah pembinaan bangsa Malaysia. Grup kami terdiri daripada 3 orang, iaitu saya, Muhammad Fahmi Ramli, seterusnya ialah Razam Tashim bin Zulkaflai, dan seterusnya ialah Ahmad Lutfi Dadi bin Abdul Karim. Pengenalan untuk tajuk ini ialah sistem pendidikan melalui sistem persekolahan merupakan elemen yang penting bagi sebuah negara dalam usaha menuju ke arah membangun masyarakat dari segi ekonomi, politik dan sosial. Sistem pendidikan merupakan asas penting bagi membangunkan masyarakat dan negara ke arah yang lebih baik. Malaysia merupakan negara yang mampu selari dengan keperluan masyarakat. Dasar pendidikan yang dilaksanakan bukan sahaja bertujuan untuk memberi pelajaran di sekolah semata-mata, tetapi sebagai alat untuk merealisasikan perpaduan bangsa. Melalui sistem persekolahan, masyarakat dibentuk dengan memberi pelajaran kepada semua rakyat Malaysia tanpa mengira bangsa, agama dan warna kulit. Seterusnya ialah Razan Tashim. Assalamualaikum, saya Razan. Hari ini saya akan membentangkan peranan Islam. Penerapan nilai-nilai Islam. Islam ialah agama rasmi negara dan hak mengendalikan hal ehwal Islam diberikan kepada raja-raja dan kerajaan-kerajaan negeri dalam perlembagaan Malaysia. Namun penganut agama lain bebas mengamalkan amalan masing-masing. Penglibatan raja-raja, kerajaan, negeri dan persekutuan dalam bidang ini bermula sebelum merdeka. Antara aktiviti dan program penting yang dikelolakan oleh mereka termasuklah sistem sekolah agama, sistem undang-undang mahkamah syariah, pembinaan surau dan masjid, pungutan dan pengurusan zakat fitrah dan baitul mal. Dasar penerapan nilai-nilai Islam dalam pentadbiran adalah sebahagian daripada pelbagai usaha kerajaan untuk memasukkan unsur-unsur Islam dalam pentadbiran dan kehidupan rakyat Malaysia. Dalam usaha untuk memelihara maruah warga negara Malaysia, maka perlulah ia mempunyai satu identiti yang kukuh. Dalam konteks ini, unsur yang terpenting sekali dalam pembentukan identiti warga negara Malaysia ialah nilai murni. Ia merupakan satu faktor utama yang boleh memastikan kelahiran sembilan sesebuah masyarakat yang disegani. Sesuatu bangsa yang tidak mempunyai nilai kehidupan yang tertentu akan mudah menjadi mangsa kepada bangsa lain yang sentiasa berusaha mengembangkan nilai-nilainya. Dengan perkembangan ini akan dapat menguasai bangsa yang tidak mempunyai nilai-nilai yang kukuh. Seterusnya, peranan Islam dari segi pendidikan. Kedatangan Islam membawa impak besar kepada pendidikan di negara Malaysia. Pengaruh Islam pada masa ini dapat dilihat pada setiap institusi pendidikan, madrasah, sekolah rendah sehingga menengah dan sebagainya di negara ini. Aspek ilmu yang dibawa dengan kedatangan Islam seperti ilmu syariah yang meliputi bidang seperti usuluddin, fikah dan tasawuf dapat diajar pada mana-mana murid agama Islam. Berkat perkembangan pesat dan pengaruh mendalam agama Islam dari segi pendidikan di tanah Melayu, maka lahirlah ulama berbangsa Melayu seperti Nuruddin Al-Raniri dengan kitabnya Hidayah Al-Iman dan Sirat Al-Mustaqim. Seterusnya, aplikasi hubungan kaum menurut Islam. Malaysia merupakan sebuah negara yang unik dengan kewujudan pelbagai etnik, budaya dan agama. Aplikasi dan penghayatan nilai murni bukan sahaja diamalkan oleh masyarakat Islam. Kemesraan komunikasi. Penggunaan bahasa yang baik dan persoalan santun menjadi asas dalam menghasilkan komunikasi yang baik dan berkesan serta mengelakkan sikap sombong dan memandang rendah. Rakyat Malaysia terkenal dengan sifat ramahnya. Budaya ziarah menziarahi. Amalan ziarah menziarahi memberi banyak kebaikan terutamanya dalam menghubungkan dan merapatkan hubungan silaturahim sesama mereka. Islam sangat menggalakkan umatnya untuk memperbaiki hubungan silaturahim dan persaudaraan. Mengambil berat, bersifat prihatin dan mengambil berat terhadap keadaan yang berlaku di sekeliling. Setiap etnik yang bersikap mengambil berat boleh menangani masalah jenayah yang berlaku. Sikap mengambil berat ini perlu diamalkan dalam kalangan masyarakat, terutama kawasan kejiranan.
Semangat kejiranan tinggi dan sentiasa mengambil berat terhadap keadaan sekeliling akan memastikan sesebuah masyarakat sentiasa berada dalam keadaan selamat dan terpelihara. Hormat menghormati. Hormat menghormati antara satu sama lain walaupun berlainan pegangan agama, budaya dan pandangan. Dengan adanya sikap hormat menghormati, suasana tegang dan tidak sihat dapat dihindarkan. Apabila seseorang menghormati orang lain, sudah pasti pihak yang dihormati akan menghargai sikap tersebut dan seterusnya turut sama menghormati. Akhir sekali, hak kejiranan. Menghormati serta berinteraksi dengan baik kepada jiran tetangga serta masyarakat di sekeliling. Setiap individu bertanggungjawab terhadap keharmonian dan keamanan dalam kawasan sejiranan mereka. Islam menitik beratkan hak jiran. Itu saja dari saya. Seterusnya Ahmad Lufil Hadi. Saya Ahmad Fiadi akan menerangkan tentang asas-asas hubungan kaum di Malaysia. Yang pertama, al-ta'aruf iaitu saling berkenalan. Ta'aruf membawa masuk berkenalan secara mendalam yang boleh menimbulkan kasih sayang. Tujuan Allah menciptakan manusia daripada pelbagai warna kulit, bangsa dan keturunan supaya mereka berbaik antara satu dengan lain agar mereka dapat hidup bersama dalam keadaan aman dan sejahtera. Bukan untuk bermusuh-musuhan antara satu dengan lain, tidak akan mendatangkan keuntungan kepada mana-mana pihak. Yang kedua, al-tafahum iaitu saling memahami. Al-tafahum merupakan asas penting dalam mencapai tujuan kehidupan yang harmoni dan sejahtera. Kesefahaman perlu wujud dalam sesebuah masyarakat agar tidak berlakunya prasangka dan salah faham dalam menjalinkan hubungan sosial. Yang ketiga, al-ta'awun iaitu saling bekerjasama. Asas seterusnya dalam mewujudkan hubungan sosial yang harmoni ialah bekerjasama, tolong-menolong dan saling membantu dalam kalangan ahli masyarakat. Asas ini penting untuk masyarakat sama-sama mencapai perpaduan dan kemajuan dalam sesebuah negara yang berbilang bangsa. Yang keempat, al-ukhuwah. Persaudaraan al-ukhuwah dalam Islam meliputi seluruh golongan masyarakat. Manusia seharusnya hidup dalam masyarakat yang saling mencintai dan saling menolong sehingga timbulnya kekuatan persaudaraan. Yang kelima, al-mahabbah, berkasih sayang. Sifat kasih sayang mampu mengikat hubungan kemesraan dalam kalangan masyarakat pelbagai etnik. Apabila hati dengan hati bertaut erat, hilanglah sifat bermusuhan, benci-benci dan dengki-mendengki antara satu sama lain. Yang keenam, al-ta'amun, saling menjamin. Asas kehidupan masyarakat yang juga penting ialah saling menjamin atau saling melindungi antara satu dengan yang lain. Ringkasan sejarah hubungan etnik di Malaysia. Seperkara yang menarik dalam memahami sosiopolitik masyarakat di Malaysia ialah keupayaan mereka untuk terus-menerus hidup dalam keadaan ketegangan yang stabil atau stable tension. Hal ini terbentuk mengikut acuan persejarahan yang panjang dan unik sejajar dengan perkembangan Malaysia sebagai sesebuah negara pasca kolonial. Pembentukan masyarakat majmuk yang melatari demografinya bukanlah sesuatu yang bersifat semula jadi dan sukarela. Pembentukan mempunyai pertalian rapat dengan kesan penjajahan dan perkembangan kapitalisme kolonial Inggeris yang mengeksploitasi sumber ekonomi dan alam atas desakan dan keperluan industri di barat. Justru itu, kewujudan masyarakat majmuk di Malaysia bolehlah disimpulkan sebagai satu proses sejarah yang dipaksa, terutamanya ke atas negeri Melayu di Semenanjung. Dalam hal ini, ramai sarjana menyalahkan tindakan pecah dan perintah kolonial Inggeris sebagai penyumbang kepada masalah kerencaman yang ada. Mengambil kira bahawa proses polarisasi kaum Indonesia adalah satu proses persejarahan yang panjang, tidak alami dan dipaksa, harus diakui bahawa beberapa elemen lain turut menyumbang kepada permasalahan itu. Dari sudut sejarah, perkauman di Malaysia lebih banyak dibincangkan dalam konteks naratif atau pengisahan untuk memeriksa dan menganalisis turutan peristiwa. Dalam perbincangan itu, 3 faktor memainkan peranan besar dalam mencorak polemik hubungan kaum di Malaysia. Yang pertama, peranan politik tradisional orang Melayu sebagai kaum asal. Kedua, peranan kaum imigran, orang Cina dan India. Serta peranan penjajah Inggeris sebagai tuan kolonial. Bahasa dalam pembinaan negara bangsa. Bahasa mempunyai 2 peranan, iaitu sama ada sebagai alat pemupuk perpaduan atau alat pempecah perpaduan. Negara bangsa hanya boleh dibina melalui perkongsian nilai dan semangat patriotisme dalam kalangan masyarakat. Bangsa mestilah sejahtera, mengintegrasi wilayah-wilayah, menikmati kehidupan bersama sepenuhnya berasaskan persamaan hak dan keadilan.
membentuk sebuah bangsa Malaysia dengan rasa taat setia dan pengabdian yang tidak berbelah bagi terhadap bangsa tersebut. Faktor-faktor yang menjadi pembangkit negara bangsa, lingua franca yang merujuk kepada penggunaan bahasa rasmi sebagai pengikat perpaduan. Pembinaan negara bangsa melibatkan integrasi yang melibatkan proses mewujudkan identiti nasional atau jati diri dalam masyarakat. Menanam sifat patriotisme atau cinta akan tanah air dalam kalangan masyarakat. Pembinaan negara bangsa juga terletak pada demokrasi. Ini untuk menjamin keutuhan dan kestabilan rakyat. Bangsa kebangsaan. Dasar ini telah dilaksanakan berasaskan Undang-Undang Lembaga Persekutuan Perkara 152 dan Akta Bahasa Kebangsaan serta Akta Pendidikan Akta Pelajaran 1961 dan Akta Pendidikan 1996. Ni bahasa Melayu, bahasa kebangsaan. Ni perkara 152. Ni Akta Pendidikan 1996. Seterusnya ialah bahasa dalam pendidikan. Peranan bahasa dalam pendidikan negara bangsa dikembangkan lagi melalui pendidikan. Falsafah pendidikan negara memberi penekanan kepada usaha untuk melahirkan insan yang berilmu dan berakhlak, seimbang dan harmonis. Menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantara utama 6 pendidikan berdasarkan Penyata Razak 1956, Penyata Rahman Talib 1960 dan kemudian Akta Pendidikan 1961. Walau bagaimanapun, bahasa Inggeris wajib diajar di sekolah-sekolah. Para pelajar juga diberi peluang untuk mempelajari bahasa-bahasa lain seperti bahasa Cina, bahasa Tamil dan sebagainya. Turut diberi penekanan dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan PIPPB. Bahasa merupakan aspek penting dalam menyemat perpaduan, melahirkan semangat cinta akan negara dan mewujudkan jati diri yang tinggi dalam kalangan pelajar. PIPPB 2006 hingga 2010. Sistem pendidikan negara akan menghasilkan negara bangsa yang kukuh dan maju. Tujuannya ialah hendak menyatukan budak-budak dari semua bangsa di dalam negeri ini dengan memakai satu peraturan pelajaran yang meliputi semua bangsa dengan menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantara yang besar. Kementerian Pelajaran Malaysia bertanggungjawab untuk menyemat nilai-nilai jati diri, patriotisme, nilai moral dan hidup bersatu padu sejak pelajar di bangku sekolah lagi. Ini Penyata Razak. Ini Penyata Rahman Talib 1960. Ini logo KPM. Seterusnya ialah kepribadian dan jati diri bahasa Melayu. Bahasa Melayu mempunyai sistem naunnya tersendiri yang meliputi fonologi, morfologi dan sintaksis. 3 aspek ini menjadi terah identiti dan kepribadian bahasa kebangsaan. Fonologi merujuk kepada sistem bunyi yang melibatkan fonem seperti konsonan dan vokal. Morfologi pula proses pembentukan kata yang melibatkan perhitungan. Sintaksis pula ialah proses pembentukan ayat yang menerbitkan ayat tunggal, ayat majmuk, ayat pasif, ayat aktif, ayat nyata dan sebagainya. Kajian terdahulu merabukkan bahawa fenomena pencampuran kod turut berlaku di sekolah. Keracuan bahasa ini boleh merosakkan keteraturan, kehalusan dan keintelektualan bahasa Melayu. 3 sebab mengapa rakyat Malaysia tidak pandai berbahasa Melayu ialah bahasa Melayu hanya diajarkan di sekolah sebagai sistem bahasa tanpa korpus budayanya. Kedua, tiadanya contoh penguasaan bahasa yang baik daripada pihak-pihak tertentu. Ketiga, masalah sikap dan kejahilan individu sebagai rakyat Malaysia terhadap keupayaan bahasa Melayu sebagai bahasa pendidikan, pembangunan dan kemajuan negara. Para pemimpin sebagai contoh lebih gemar menggunakan bahasa Inggeris dan ini secara tidak langsung menyebabkan penggunaan bahasa Melayu yang baik dan bermutu diketepikan. Ni cara dia. Ni morfologi dan sintaksis. Seterusnya ialah hala tuju sistem pendidikan di Malaysia ke arah perpaduan nasional. Kementerian Pelajaran Malaysia memainkan peranan penting dalam perubahan pendidikan di Malaysia. Misinya membangunkan sistem pendidikan yang berkualiti dan bertaraf dunia, memperkembangkan potensi individu sepenuhnya dan memenuhi aspirasi negara. Matlamatnya pula melahirkan bangsa Malaysia yang taat dan setia, bersatu padu, beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketerampilan, sejahtera, menjadikan sumber tenaga manusia untuk keperluan kemajuan negara dan memberi peluang pendidikan kepada semua warga negara. Tun Abdullah Ahmad Badawi telah melancarkan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan PPIP 2006 hingga 2010 bertujuan untuk melonjakkan tahap kecemerlangan sekolah. 6 terah strategi digariskan: membina negara bangsa, membangunkan modal lisan, memperkasakan sekolah kebangsaan, merapatkan jurang pendidikan, memartabatkan profesion keguruan, melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan. Ini Pelan Induk PIPP. Ni biodata
Tun Abdullah bin Haji Ahmad Badawi. Sekian dari saya dan dari kami. Terima kasih.